Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi mungkin apa ini semua yang mendengar tadi apa itu taklimat ataupun TOT berkenaan dengan liqa universiti yang disampaikan oleh Dr. Su dapat difahami. Yang penting kena mengetahui dia punya step dia punya apa ini dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai perjalanan dia satu persatu daripada nombor 1 sampai nombor 7. Jadi fokus saya pada hari ini ataupun untuk ruangan saya TOT saya adalah untuk melihat poin yang nombor 4 ataupun step yang nombor 4 dan nombor 5. Bila kita tengok di dalam step PBL itu yang ada 7 itu, yang nombor 4 dan nombor 5 ini dia ada hubungan. Iaitu yang nombor 4-nya mencari dan mengumpulkan maklumat. Jadi mungkin di sini tidak menimbulkan persoalan ataupun permasalahan sangat kepada kita berkenaan dengan mencari dan mengumpul maklumat. Kerana biasa bagi pelajar ataupun penuntut ilmu, khususnya di universiti, dalam buat assignment itu, dia memang akan mencari dan mengumpulkan maklumat untuk dia siapkan sebuah assignment. Tetapi seperti yang mungkin pada awal ataupun muqaddimah ataupun introduction yang pernah kita dengar daripada Dr. Zulaili dahulu yang menjelaskan tentang modul liqa yang baru, iaitu pendekatan baru yang dibawa ini kita inginkan pelajar ataupun anak-anak USIM itu memahami dan menguasai citra USIM, iaitu mesti di sana ada elemen integrasi di antara akli dan nakli. Maka di dalam mengumpulkan maklumat ini tidak sekadar maklumat yang dikumpul itu bersifat akli semata-mata kalau kita ini daripada bidang pengajian Islam. Mungkin itu kebiasaan kita. Ataupun yang bukan pengajian Islam, mereka itu hanya akan mengumpulkan maklumat yang bersifat akli. Jadi di sinilah kita nak anak USIM itu terbentuk dengan citra USIM yang mesti ada dua elemen, integrasi nakli dan juga akli. Maka bagaimanakah benda ini nak direalisasikan? Maka dengan hasrat ataupun agenda ini kita bawa dan kita gabungkan dalam liqa universiti yang baru ini. Maka bila kita masuk kepada poin yang nombor 4, mencari dan mengumpulkan maklumat berkenaan dengan, kalau sebelum ini mungkin Dr. Su ada sebutkan, kita nak melihat tentang kebersihan di asrama ataupun di rumah sewa yang kita duduk dengan kawan-kawan. Maka maklumat yang dicari itu boleh jadi maklumat itu yang kita dapat daripada sumbernya internet, akhbar, daripada jurnal ataupun penulisan-penulisan yang berbentuk ilmiah. Maka di sini saya nak ingatkan kepada Fesi, pastikan bahawasanya maklumat yang dikumpul bukan semata-mata penemuan, tetapi pastikan bahan yang kita dapat itu bahan yang bersifat ilmiah, yang boleh dijadikan hujah dan alasan di saat kita membentangkan pandangan ataupun pendapat tersebut berlandaskan sumber ilmiah yang jelas ataupun yang dibenarkan ataupun yang kita sebut dengan bahasa kita yang mu'tabar. Maka di dalam pencarian maklumat itu, antara maklumat yang selain daripada akli dan nakli yang dia kena kumpul itu mesti ada daripada kandungan kitab turas. Maka di sini saya tak pasti yang jadi versi di sini ni daripada tahun berapa, tetapi kalau yang pernah belajar subjek al-madqal ila kutubit turas, mereka akan faham untuk mengetahui kitab turas itu bagaimana, yang mana usianya dikatakan yang 100 tahun dan ke atas. Maka bahan di dalam kitab turas itu perlu dikumpulkan dan nanti maklumat-maklumat itu akan diadun bersekali dengan maklumat kontemporari. Tetapi kitab turas ini antaranya yang jangan kita risaukan sangat. Kenapa? Kerana kitab Bidayatul Hidayah itu sememangnya sudah kitab turas. Cuma bagaimana kita nakkan peserta-peserta liqa nanti itu dia tahu ataupun dia boleh menggabungkan apa yang dia belajar daripada kitab turas untuk dia jadikan benda itu sebagai realiti ataupun dia integratekan dengan realiti sebenar yang berlaku ataupun yang kita boleh lihat di asrama. Macam manakah kandungan itu boleh untuk kita aplikasikan. Okey, slide seterusnya.
Okey, jadi bila maklumat-maklumat yang kita kumpulkan tadi itu, contohnya di sini akan kita boleh pecahkan kepada empat. Yang pertamanya mungkin kita akan cuba cari dahulu. Contohnya kalau kita bincangkan tentang kebersihan tadi, kita tengok panduan Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang kebersihan. Maka di sini kalau kita nak bagi panduan yang mudah kepada peserta-peserta liqa' berkenaan dengan kitab turas, jangan hanya memetik kepada nas Al-Quran, tetapi bila melihat kepada Al-Quran, bacalah tafsir Al-Quran. Maka bila kita merujuk kepada tafsir, sebagai contohnya tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Kabir, Imam Ar-Razi, maka itu sudah menjawab yang mana kita cuba mendapatkan maklumat daripada kitab turas. Okey. Maka yang keduanya kita boleh juga dapatkan maklumat turas daripada kitab fiqh, sebab kita nak bincangkan kebersihan. Maka dalam kitab fiqh ada membicarakan berkenaan dengan at-taharah. Maka di sini peranan kitab fiqh turas pula ada peranannya yang kita boleh dapatkan maklumat daripadanya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita juga perlu kaitkan dengan kitab Bidayatul Hidayah yang menjadi silibus kepada liqa' universiti yang sedang kita gunakan sekarang ini. Dan yang terakhirnya, kita cuba dapatkan pandangan-pandangan ataupun rujukan kontemporari, sama ada daripada sudut sains kebersihannya, sama ada daripada sudut perubatan ataupun lain-lain yang mungkin pelajar lebih kreatif memikirkan benda ini, yang mungkin punya idea yang lebih luas dan lebih hebat daripada apa yang saya gambarkan. Maka di sini kita benarkan kepada para pelajar tersebut untuk berkarya sendiri, untuk menampilkan ataupun untuk menonjolkan hasil yang mungkin lebih menarik daripada apa yang kami mampu lakukan. Okey. Seterusnya, bila kita dah dapatkan kumpul yang begini, nanti contohnya hasilnya akan menjadi begini. Contohnya, bila hadis kita kata an-nazafatu minal iman. Walaupun perbahasan ada ulama yang membahaskan berkenaan dengan title ataupun status hadis ini an-nazafatu minal iman, tetapi paling tidak kenapa saya masih memuatkan di sini, kerana tidak pun ada ulama yang menyatakan ia termasuk daripada hadis maudhu'. Walaupun ada yang menyatakan dia bukan hadis, tetapi masih ada yang menyatakan hadis tapi hadisnya dhaif. Tapi sebab melihat bukan ianya daripada maudhu', maka sebab itu saya meletakkan juga sebagai contoh, mungkin panduan kepada versi sekadar panduan untuk melihat. Maka kemudian kita melihat tadi adanya kitab fiqh, contohnya al-wuqufu ala makanin tahir. Maka ini syarat untuk kita solat. Bila kita nak solat, kata Imam Abu Suja', kita kena berada di tempat yang tahir, yang suci. Maka di sinilah mungkin kita boleh menunjukkan peranan ataupun keperluan kepada asrama yang bersih, asrama yang cantik, asrama yang indah. Kenapa? Kerana ia ada kaitannya dengan ibadat yang bakal kita lakukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya kita petiklah daripada nas ataupun petikan kitab Bidayatul Hidayah yang kita belajar. Sebab itu saya tak masukkan kerana kita sudah pun ada slot berkenaan dengan perbahasan kitab Bidayatul Hidayah. Dan yang terakhir, mungkin elemen boleh digabungkan dengan faktor-faktor kesihatan dan sebagainya. Maka bila benda maklumat yang ini yang kita dapat, mungkin nanti pelajar boleh mempersembahkan dengan bentuk persembahan, sama ada dalam posternya, sama ada dalam PowerPoint-nya yang lebih cantik untuk kita adakan. Sama ada kalau kita pernah bincangkan dahulu, mungkin kita nak buat pertandingan ataupun poster-poster yang cantik ini akan dibekalkan kepada pihak asrama untuk dilekatkan di asrama-asrama sebagai panduan untuk memimpin ataupun untuk mengajar penghuni asrama kita supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keindahan rumah ataupun penginapan masing-masing. Jadi ini saja slide saya, tak banyak, 3 slide yang yang saya boleh simpulkan di sini sebagai penutupnya. Cuma saya mungkin boleh buka persoalan kalau ada persoalan daripada mereka yang sedang bersama. Kalau mampu saya akan cuba jawabkan, ataupun kalau tidak mungkin saya akan cuba pada ruangan yang lain, sama ada dengan WhatsApp dan sebagainya. Okey? Okey, baik. Soalan yang bagus. Yang pertamanya, bila kita nak sebagai pentadbiran pada ketika itu di Pusat Islam, sudah pastinya saya perlu meletakkan agenda USIM yang paling tinggi.
untuk panduan saya. Apakah agenda USIM itu? Iaitu integrasi ilmu nakli dan akli. Maka bagaimanakah saya nak bawa agenda ini di dalam pelaksanaan program di Pusat Islam? Maka antara program yang dibuat adalah program Liqa University. Maka bukanlah sebenarnya turas itu untuk saya katakan sebagai asas untuk nak memahirkan pelajar dengan turas. Tetapi yang lebih besarnya itu adalah agenda INAK. Maka di dalam nak menjawab agenda INAK itu, kita kena faham bila melibatkan kepada ilmu, kerana sekarang ini perbincangannya tentang Liqa University ini, kita nak memberikan penerapan ilmu dan amali. Maka di dalam Islam, ilmu ada dua bentuk. Yang disebutkan oleh mufakir Islam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, sama ada dia itu adalah abawi ataupun anani. Maknanya abawi itu adalah ilmu yang bersifat warisan. Maka dalam Islam, ilmu yang kita dakwa, ilmu tak boleh didakwa bersendirian tanpa ada sandaran. Maka ini yang disebut sebagai turas ataupun abawi. Kita ada warisan. Abawi ayah. Anak ada ayah. Ayah ada ayahnya. Maka ilmu yang kita dakwa pada hari ini, mesti ilmu tersebut kita punya sandaran. Maka dengan bahasa yang mudah pada hari ini, sandaran kita adalah kepada pandangan-pandangan ulama ataupun kita sebut kepada kitab turas, kerana itu adalah sumber asas di dalam ilmu Islam. Maka ilmu yang berbentuk warisan ini tidak lengkap kalau tidak digabungkan dengan akli tadi. Maka sebab itulah kita mahukan bila pelajar membuat latihan, pelajar mesti menggabungkan juga dengan aspek ilmu-ilmu ataupun penemuan-penemuan kontemporari. Jadi itulah asasnya. Maka bila kita membentuk proses yang begini untuk menjawab asas, untuk menjawab agenda USIM itu, maka secara tidak langsung alumni ataupun anak-anak USIM akan diadun secara integrasi dan juga akan secara tidak langsung juga akan menguasai turas secara dia tidak sedar. Maka itu jawapannya yang dapat saya berikan. Okey. Apakah yang ingin dicapai oleh Pusat Islam dengan pendekatan yang baru? Okey, begini. Bila saya sebutkan tadi konsep abawi, warisan. Apabila kita membuat ataupun diskusi ilmu tanpa adanya guru, itu benda yang agak membimbangkan. Kenapa? Kerana dikuatiri penafsiran kita terhadap agama itu adalah penafsiran berdasarkan hawa nafsu tanpa berlandaskan kepada metod ilmu yang jelas. Maka sebab itu kalau dilihat kepada konsep yang baru ini, dia menggabungkan di antara pengajian bertalaqi dengan guru dan ada pemimpin, adapun ada pimpinan daripada FESI. Maka di sinilah juga satu bentuk integrasi, iaitu memastikan bahawasanya pelajar mendapat ilmu yang benar, ilmu yang diwarisi daripada turun-temurun, ilmu yang jelas, dan setelah itu ilmu yang benar dan yang jelas ini tidak cukup kalau tidak diaplikasikan. Maka peranan FESI di sini adalah untuk membantu pelajar ataupun peserta liqa untuk boleh mereka ini dapat mengaplikasikan ilmu. Maka hasratnya itu adalah untuk kita menggabungkan di antara teori dan amali. Kerana kita tidak mahu perbahasan hanya terhenti pada tahap membahaskan teori-teori ilmu, hanya duduk dalam satu kumpulan liqa, berbincang-berbincang, tidak sampai ke mana. Tetapi untuk yang kali ini, kita bukan inginkan teori sahaja bergerak, tetapi teori yang jelas sandaran ilmunya dan amali yang berteraskan kepada orang-orang terdahulu yang sudah pun menyusun asas yang baik untuk kita. Maka itulah kita punya harapan dengan pendekatan yang baru supaya terjalinnya di antara teori dan amali. Itu jawapan saya. Okey, adakah perjalanan liqa untuk yang pendekatan baru ini hanya melibatkan pada tahun 1 dan 2? Kenapa tidak seperti sebelum ini sampai kepada tahun 3? Betul, Ustaz Fatih? Okey. Persoalan itulah yang sebenarnya memainkan peranan kepada kami untuk menggubal modul ini yang pertamanya dan juga merangka kembali. Kenapa? Kerana data yang kita dapat sebelum ini, penyertaan liqa sangat-sangat
tidak memberangsangkan khususnya kepada pelajar-pelajar tahun 2 dan ke atas. Maka bila kita melihat, bila kita membuat kajian, kita mendapatkan pandangan balik, ini mungkin disebabkan kerana susunan kurikulum kita di USIM yang sangat padat. Maka disebabkan itu kita melihat bahawasanya mungkin kita perlu ambil pendekatan untuk kita mengurangkan. Yang penting anak-anak kita mesti mendapat istifadah dan manfaat daripada program yang kita jalankan. Maka daripada situ kita melihat kalaulah pelajar ataupun anak USIM ini boleh bergraduan dengan mendapat mengkhatamkan sebuah kitab yang sangat masyhur digunakan oleh dunia, iaitu Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali berserta dengan sanadnya, bagi kita itu adalah satu kejayaan yang cukup besar dan sudah memadai untuk mereka meneruskan agenda ini, bukan sekadar di USIM tetapi nanti untuk ahli keluarga, untuk anak cucu dan sebagainya. Itu alasannya kenapa menjadi kepada 2 semester. Okay. Okey, kalau melibatkan kitab turas ini, kita kena melihat peranan. Kalau melibatkan pengajian kitab turas itu sendiri, pengajian kitab turas itu melibatkan guru ataupun pensyarah yang kita lantik untuk mengajar kitab tersebut bagi mereka yang berkeahlian dan punya sanad dengan kitab tersebut. Kenapa? Kerana kita punya harapan di akhir nanti akan ada majlis khatam Bidayatul Hidayah dan pemberian sanad. Maka kalau melihat kepada pengajian huruf per huruf, itu mungkin Faisi tidak terlibat secara langsung. Cuma yang Faisi cuma terlibat nanti adalah bagaimanakah Faisi nak membantu mereka, cuba mereka integrasikan apa yang mereka telah dengar, apa yang mereka telah pelajari daripada guru melalui rakaman video, ataupun nanti kalau kita boleh adakan secara face to face kalau diangkatkan bala wabak COVID ini, maka apa yang maklumat-maklumat itu macam mana mereka nak buat dalam bentuk presentation, persembahan, maka di situlah kita memerlukan sokongan ataupun bantuan facilitator untuk memandu para peserta liqa daripada konsep ataupun konteks yang itu, bukan daripada pengajian kitab turas tersebut. Okey. Untuk peranan bagi Rais ataupun kita kata Faisi lah di dalam 4, 5 dan 6 ini, mereka cuma perlu melihat nanti kan bila kita ada buku log tersebut, bila sampai kepada step yang keempat, kita kena pastikan peserta itu dia mencari tak maklumat-maklumat yang berkenaan. Dia cari tak maklumat tersebut, dia buka tak kitab, dia tengok tak dalam internet ataupun dalam mana-mana bahan yang dia boleh ada kaitan dengan isu yang kita perbincangkan. Maka daripada bahan yang peserta kita kumpul tadi, yang dia temui itu tadi, maka nanti bahan tersebut dia kena buat seolah-olah dalam bentuk assignment kalau kita nak mudah faham. Awak kumpul bahan, cari bahan, kemudian bahan itu nanti awak akan tulis dalam sebuah ataupun dalam, kalau kita kata dalam sebuah karangan. Cumanya bila kita nak buat modul liqa yang ini, kita tak nak sampai pelajar menulis karangan, takut itu membebankan. Tapi cukup bila mereka mendapatkan poin-poin utama, poin-poin yang penting, tetapi nanti mungkin Faisi akan menilai. Bila pelajar ataupun peserta ini kata, okey, kita dapat maklumat ini, Faisi akan tengok maklumat yang awak sebutkan ni awak ambil daripada mana? Betulkah memang dia ambil daripada sumber yang boleh kita iktiraf? Betulkah dia ambil daripada kitab yang muktabar ataupun tidak? Di situlah peranan Faisi akan berlaku pada 4 dan 5. Jadi bila dia melihat adanya maklumat, kemudian yang kelima, step yang kelima itu, dia kena membantu pelajar macam mana pelajar itu nak integrasikan, nak garapkan kedua-dua maklumat tersebut menggunakan pandangan lama dan juga pandangan baru. Contoh macam saya sebut tadi, adanya nas daripada hadis, kemudian contohnya aspek perubatan menyatakan, okey, kalau rumah yang kotor begini, ini kesannya penyakit ini dan penyakit itu akan dapat. Maka benda itu nanti mungkin bila sampai kepada peringkat yang ataupun step yang ke-6, mereka akan membincangkan macam mana mereka nak persembahkan konten ini.
Sama ada nak buat poster ataupun nak buat forum. Maka yang ketujuh itu, step yang ketujuh, pelajar cuma sudah membentangkan. Maksudnya kita kata tadi peserta liqa dia akan bentangkan dengan apa yang mereka persetujukan pada step yang keenam, cara pendekatan yang mereka akan gunakan untuk mempersembahkan idea ataupun maklumat yang mereka dapat. Macam mana? Boleh jelas? Jelas? Okey, adakah modul liqa ataupun buku yang sebelum ini tidak akan digunakan lagi? Okey, kalau persoalan itu bersangkutan dengan aktiviti ataupun perjalanan liqa, memang kita tidak akan gunakan itu sebagai panduan. Jadi sebab itu kalau kita kata kita nak gunakan, nanti pelajar ataupun peserta yang terlibat akan terlibat dengan kos yang berlipat kali ganda kerana kena beli modul yang lama, modul yang baru, tetapi itu tidak berlaku. Maksudnya bagi peserta yang baru mereka akan dibekalkan modul yang baru ataupun modul yang lama ini kita tidak maksudnya tak perlu untuk kita tinggalkan. Bahkan kalau peserta ataupun fesi yang sudah terbiasa dengan modul yang lama dan melihat di situ ada maklumat-maklumat baik yang boleh digunakan untuk membantu peserta liqa, maka boleh untuk kita gunakan sebagai satu bahan rujukan kepada peserta ataupun mereka yang berada di bawah kita punya tanggungjawab. Okey. Okey, disebabkan ini sebagai TOT yang pertama dan kita nak memudahkan, sebab itu kita bagikan tadi, kalau mungkin Dr. Su ada bagi contoh, sebab satu semester ada satu kes. Maka benda ini sebenarnya FESI nanti akan dibekalkan dengan modul FESI. Dia ada modul untuk peserta dengan modul untuk FESI. Maka dalam itu memang sudah ada kesnya. Kita sudah pun buat sekali dengan Ustaz Fatih sekalipun yang terlibat dalam bengkel pembinaan modul liqa yang baru ini. Kita ada 4 kesnya itu. Maka nanti bila dapatkan benda tersebut, FESI akan boleh lihat kes-kes yang terdapat di dalam modul tersebut. Dan kita pun tidak akan tinggalkan sekadar dengan TOT yang pertama ini, tetapi insya-Allah setiap daripada semester apabila ada kes itu, kita akan buat penjelasan dan makluman kepada para FESI untuk memimpin dan nak membantu supaya perjalanan ini dapat FESI jalankan dengan baik. Okey. Semua boleh jelas kah? Takut ada lagi yang tak clear? Boleh je diteruskan kalau ada, supaya biar betul-betul jelas. Biar betul-betul faham, takut nanti ada kekeliruan dan kesamaran lagi. Semua okey ya? Jelas? Okey. Kalau tidak ada soalan, sebelum saya mengakhiri, saya mewakili semua yang terlibat dalam penyediaan modul liqa ini, baik pengurusan yang lama ataupun yang baru, khususnya Ustaz Fatih yang ada di sini, Dr. Su tadi, dan juga yang bersama live pada pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana kalau tanpa adanya antum, mungkin kami bercakap dengan bahasa kami, bercakap dengan seronok sendiri, tak tahu level itu rendah ataupun tinggi. Tapi dengan sebab ada begini, dengan soalan-soalan yang baik tadi, dapat kita rumuskan, dapat kita terangkan dengan lebih jelas. Maka sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Semoga dapat menjalankan dengan baik, dengan hasrat untuk nak memartabatkan USIM sebagai sebuah universiti integrasi ilmu akli dan nakli tanpa memisahkan warisan ilmu daripada ulama Islam terdahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.